kemudaratan kepada tubuh kita atau penyakit kita. Kalau kita ada penyakit, royaklah penyakit kepada dia. Puasa ini insya-Allah tidak akan memberikan kesan kepada puasa kepada kita. Tapi macam mana orang sakit boleh dimaafkan juga? Kerana orang sakit ni, puasa kau tak puasa dia, sama je. Dia tak teruk. Dia ada penyakit, dia ada masalah. Ada setengah-setengah penyakit itu memang macam tu. Tetapi kebanyakan yang kita katakan penyakit, orang kata gastrik, kau apa dia ni, kau keciman ni, kau darah tinggi ke, sebenarnya orang-orang ini, kebanyakannya tidak akan dimudaratkan oleh puasa ini. Boleh berpuasa. Yang pentingnya nak atau tak sah. Tu ya. Ni. Kalau kita ada masalah hal ni, jumpa doktor muslim lah. Dia akan menganalisa penyakit kita tadi, dia akan melihat masalah kita, kemudian dia akan advise kita sama ada kita ni layak atau tidak untuk berpuasa atau tidak. Tu. Tetapi bagi kebanyakan kita, puasa sepatutnya mendatangkan apa-apa mudarat kesihatan kepada kita. Bahkan dia boleh mendatangkan kebaikan kepada tubuh badan kita. Bagaimana? Apabila ritme hidup kita tadi, perubahan yang berlaku dalam cara hidup kita tadi, sebenarnya kita mengubah sesuatu. Tubuh kita ni, apabila kita dah biasa lagu ni semua, dia akan menjadi tabiat dia. Tabiat dia masa ni, dia keluar asid nak makan. Masa tengah hari tak kita rasa nak makan? Rasa nak makan, nak minum, mudah. Tengah hari tu. Tetapi apabila kita berpuasa, kita tukar ritme ini, maka rasa lapar, rasa dahaga ni, tak ada dah masa tengah hari tu. Tak ada rasa nak makan dah. Yang rasa nak makannya bila kita nak berbuka tadi. Nak berbuka tu Allah. Semua nak makan. Sedap lah kau dah. Tak ada lah nikmat yang kita rasa yang paling nikmatnya bila kecuali kita masa kita nak berbuka tadi. Nak berbuka tu nikmat. Farhatan yang Tuhan janjikan pada kita orang berpuasa ni dua. Waktu berbuka dan waktu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masa berbuka tu pun kita rasa nikmat yang besar dalam tiap-tiap hari kita berpuasa ini. Nikmat, rasa sedap. Rasa nak minum, rasa nak makan, rasa sedap lah kau. Walaupun tak ada makan, tak ada lauk sedap pun, sedap hari tu, berbuka tadi. Perlu dengan benda manis sikit, air sikit, sedap. Jadi, apabila kita mengubah cara hidup kita ni, kita kejutkan sistem tubuh kita. Kita kejutkan. Kalau kita ginilah, kalau kita ada paip air rumah kita tu kan ada, air mengalir kat ni, ada kelodok banyak. Kelodok banyak tak? Kok filter kita tu ada kelodok banyak. Kita tukar air, sistem tu tukar air, dia balik kat ni. Kelodok ni habis buang. Dan filter kita ni akan bersih semula. Orang ada paip kat rumah tu, ada filter tu, bila air biasa ni, dia kelodok banyak. Bila kita tukar air ni balik sikit, kelodok ni akan keluar, dan filter ni akan bersih balik. Inilah perumpamaan dia. Bermakna tubuh kita ini, apabila kita rehatkan pada satu masa sebulan ini, kita rehatkan sekejap di waktu siangnya, maka seakan-akan kita ubah sistem ini untuk merehatkan organ-organ atau tempat-tempat maedah usus kita dan juga saraf kita dan pemikiran kita. Kita rehatkan mereka sekejap dalam masa sebulan ini, kita ubah, kita reversekan sekejap, maka dia akan memperolehi kekuatan, dia boleh membersihkan, dia boleh menyihatkan, dia boleh membaiki diri dia, menjadi lebih kuat dan lebih segar lagi apabila kita kembali selepas ini kepada bulan-bulan yang tidak berpuasa. Ini yang berlaku. Ini yang penting sekali. Kita rehatkan sistem-sistem dalam tubuh kita ni, khususnya sistem penghadaman kita, pankreas kita ke, gland-gland yang ada sepanjang usus kita ni, banyak gland-gland yang keluarkan enzim dan juga secretion macam-macam itu, maka dia akan direhatkan. Jadi ini akan memberikan kekuatan. Kalau kita duduk kerja semua, tak rehat langsung, ini masalah. Dia kena ada masa-masa direhatkan sekejap.
Dan ini akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan apabila kita melakukan demikian, apakah kelebihan dia? Kita akan membiasakan tubuh kita ini untuk menghadapi perubahan-perubahan dalam hidup ni. Dan hidup kita kena ingat molek, hidup kita ni inna ma'al usri yusra. Hidup ni ada masa senyap, ada masa susah. Ada masa sihat, ada masa sakit. Ada masa relax, ada masa sibuk. Ada macam-macam. Dan bila nak mari benda ni, bila nak mari masa susah, kadang-kadang kita tak suka, terus relax, kaya, duit banyak tiba-tiba, habis. Rumah bakar misalnya, kereta accident misalnya, cerita macam-macam lagi, bankrupt, nego dan sebagainya, mengejut mari. Dan apabila mari dalam keadaan mengejut ini, dan kalau kita tidak biasa dikejutkan, kalau kita tidak biasa bersabar dalam keadaan dikejutkan, maka mungkin ini akan test kita teruk sikit lah. Dan setengah-setengah orang yang tak biasa menghadapi kesusahan-kesusahan ini, maka dia akan bermacam-macam penyakit lah. Dan ada siapa bunuh diri dan sebagainya. Tetapi bagi seorang Muslim, apabila dia dilatih untuk berpuasa ini, maka dia melatih sistem tubuh dia secara fizikal, secara mental dan spiritual dia, supaya berdepan dengan keadaan-keadaan yang tidak biasa. Keadaan yang tidak biasa, dan dia sudah boleh membiasakan diri dia untuk berdepan dengan keadaan yang susah, payah, lapar, dahaga dan sebagainya. Ini memberikan kekuatan bagi dia. Atau dengan kata lainnya, boleh melatih seseorang itu boleh bersabar, boleh bertahan apabila mari kesusahan dan kepayahan. Mari payah, masa susah, dia boleh bertahan, dia boleh bersabar. Ini latihan yang mana sebenarnya kita banyak merasai dalam bulan Ramadan ini. Kita boleh bertahan, kita boleh bersabar, kita lapar, kita dahaga, kita nak ke bini kita boleh bertahan. Sehinggalah waktu yang akan datang itu batu berbuka. Lepas tu kita boleh nak makan, nak minum, nak apa dia. Sementara itu kita off dulu, kita boleh tahan, dan tubuh kita pun boleh tahan. Kerana kita sudah biasakan dan kita sudah latih diri kita untuk bertahan dan bersabar. Bagi orang yang tak boleh, yang tak biasa dilatih demikian, bila mari kepayahan dan kesusahan, dia akan menghadapi dilema yang besar, kesusahan yang besar, konflik yang besar, dan mungkin menyebabkan masalah-masalah yang besar lagi. Sebab itulah kita orang Islam ni, latihan-latihan yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan ini kepada kita, dalam keadaan kita sedar atau tidak, menjadikan kita seorang Muslim yang lebih kuat, lebih tabah, dan lebih berani, lebih confident untuk berhadapan dengan masalah-masalah, dugaan-dugaan dalam kehidupan ini. Kerana kita dah biasa dengan lapar, kita sudah biasa dengan dahaga, kita sudah biasa dengan keadaan-keadaan yang menekan kita. Sebenarnya, akhirnya, benda yang mendatangkan sabar ni, hok sabar-sabar sebenarnya, hok benda dalam. Fizikal ni, hok kita rasa lapar, rasa dahaga ni, mungkin hok tu manifestasi luar je. Manifestasi sebenarnya, hok sebenarnya masalah lapar, ke masalah dahaga ni, masalah nak kawal ni, ialah masalah dalam. Hok dalam. Masalah ruh. Masalah ruh ini. Sebab itulah sebenarnya ia adalah sesuatu yang mana apabila kita menahan daripada makan dan minum secara fizikal ini, sedikit sebanyak kita melatih hok dalam. Hok dalam. Apa ni orang kata, hok pala dia tu, hok dalam tu, untuk bersabar. Untuk mengawal dirinya, mengawal hok dalam tu. Dan apabila kita kecil hak dalam pula, kita tahu dah situ hok dalam ni ada soal lagi. Hok roh, duk kacau roh kita semua ni, iaitu sama ada iblis, sama ada nafsu kita. Nafsu tak? Ni hok duk kacau dalam ni. Kita kena kawal juga ni. Puasa ni kawal hok luar, makan minum, hok dalam ni pun kena kawal juga. Ni kita kadang-kadang kita lupa nak kawal hok dalam.